Bertemu semula, kerajaan bakal mengumumkan bantuan baharu atau satu lagi pakej rancangan ekonomi dalam masa terdekat untuk membantu individu atau syarikat yang masih terkesan dengan pandemik COVID-19. Dan kali ini, bantuan baru itu dijangka akan memberikan tumpuan yang lebih kepada kumpulan yang paling terjejas. Dan untuk membincangkan berkenaan pakej bantuan baru ini, kita bersama pensyarah kanan Putra Business School, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Hafizi. Prof, pada pendapat Prof kan berkenaan dengan bentuk pakej bantuan baharu yang akan diumumkan ini, apa sebenarnya yang boleh kita jangkakan untuk kali ini dan golongan sasar yang dinyatakan oleh kerajaan, golongan sasar daripada sektor-sektor ataupun industri yang bagaimana sebenarnya? Ya, apabila kita melihat statistik terkini terutama daripada Jabatan Perangkat Malaysia, memang telah ada petanda pemulihan ekonomi tetapi di negara kita, tetapi sebenarnya ia bukan menyeluruh kepada semua sektor. Kita faham sektor hospitality, pelancongan, pengangkutan, penerbangan dan hiburan masih lagi terjejas. Terutamanya kita lihat setengah sektor ini bergantung kepada pergerakan pelanggan, bukan saja dari dalam domestik tetapi luar negara, dan kita pun masih lagi masih lagi peringkat PKPB yang mana mungkin di sana tempat tu melintas daerah dibenarkan tetapi melintas negeri belum lagi dibenarkan, dan disebabkan itu sektor-sektor yang terjejas ini masih lagi terus harus diberi perhatian khusus dalam fiskal ataupun pelan fiskal yang akan diumumkan, kerana jika ini tidak diberi perhatian, mereka akan ramai lagi akan mula tutup ataupun gulung tikar. Kita lihat hotel-hotel sudah mula tutup, malahan restoran dan juga pusat membelah, walaupun kita tahu dari peringkat retail ataupun peruncitan telah menunjukkan bukan peningkatan, tetapi pergerakan pelanggan itu masih lagi terhad, dan jika tidak diberi beberapa lagi insentif ataupun bantuan, maka kita tidak mahu kesan daripada itu banyak yang akan tutup dan pengangguran akan meningkat. Dan kalau kita lihat statistik pengangguran sebenarnya masih lagi dianggap tinggi, lebih daripada 700,000 yang tidak bekerja. Dan apabila kita merujuk kepada kenyataan oleh Menteri Keuangan Tengku Zafrul, bukan sahaja sektor-sektor kita tumpukan pada perniagaan, kita lihat ada lagi individu ataupun perniagaan mikro dan juga PKS yang benar-benar terjejas, dan data pun menunjukkan mereka yang kehilangan pekerjaan ini adalah sebenarnya mereka yang bekerja sendiri, yang ada perniagaan sendiri, yang bukan yang bekerja dengan syarikat besar-besar, tapi mereka inilah sebenarnya yang banyak kehilangan pekerjaan sepanjang satu tahun ini, dan golongan ini harus terus diberi bantuan dalam pakej fiskal yang akan datang. Dan Prof, selepas pelbagai inisiatif diumumkan untuk membantu mereka yang terkesan lebih kurang setahun ini, sebenarnya apabila lepas setahun, apa sebenarnya lagi bentuk-bentuk bantuan yang boleh kita lihat untuk diberikan kepada mereka yang masih lagi berada dalam keadaan yang terjejas ini? Okey, kalau kita merujuk kepada individu, banyak bantuan bersifat one-off sebelum ini. Kita lihat bantuan perhatian rakyat, bantuan perhatian nasional, moratorium pun selama 6 bulan, dan sekarang kita lihat China pun untuk 6 bulan pengeluaran itu mereka boleh dapatkan sedikit itu. Tetapi bantuan yang akan sepatutnya diberi untuk fiskal ini lebih kepada mewujudkan peluang pekerjaan. Kita lihat dalam Belanjawan 2021 peruntukan 3.7 bilion untuk pelbagai skim seperti skim jana kerja, MyStep dan sebagainya. Maka ini adalah fokus utama. Kerajaan mungkin tidak akan mampu untuk sentiasa memberi bantuan one-off seperti ini, tetapi jika kita boleh memberi pekerjaan kepada individu ini, mereka mampu menampung kos bulanan mereka, kos sara hidup mereka, dan memastikan isi rumah juga dapat hidup dengan selesa. Itu untuk individu. Dan kalau kita lihat pula perniagaan, sebelum ini bantuan untuk program subsidi upah, geran PKS dan sebagainya, namun mereka juga masih lagi memerlukan beberapa bantuan yang khusus kepada kos operasi tertentu. Sebagai contoh, walaupun mereka dapat kemudahan moratorium, dapat kemudahan untuk membayar gaji pekerja melalui program subsidi upah, tetapi mereka masih lagi terbeban dengan kadar sewaan yang mungkin penyewa mereka tak memberikan penangguhan penstrukturan, dan disebabkan pelanggan tak datang, mereka masih lagi menampung kos sewaan yang tinggi. Jadi mungkin ada macam rental relief fund seperti yang mungkin boleh dicadangkan, dan juga cukai taksiran. Kadang-kadang mereka terpaksa membayar
membayar cukai pintu, cukai tanah untuk klinik syarikat mereka. Dan ini pun tak ada lagi terlihat apa orang kata penangguhan kecuali untuk mungkin setiap ketempatan yang tertentu. Dan juga benda-benda yang kecil macam sumbangan untuk HRDF, kadang-kadang kita ingat syarikat boleh saja contribute kepada HRDF untuk training, tetapi kalau duit pun tak ada, nak hantar kerja macam mana untuk nak buat latihan. Jadi benda-benda yang macam inilah, apakah lagi kos-kos yang ditanggung oleh perniagaan selain daripada pinjaman bank, selain daripada bayar gaji pekerja, mungkin kos-kos lain seperti sukan caksiran, sewaan, HRDF dan sebagainya itu harus diberi perhatian yang khusus jugalah dalam pakej yang akan datang. Dan Prof, melihat kepada sektor-sektor yang Prof sebutkan tadi, retail, pelancongan dan sebagainya, sebenarnya sektor yang mana yang paling kritikal pada ketika ini untuk kerajaan melihat ataupun mengambil langkah pertama terlebih dahulu untuk membantu sektor berkenaan? Okey, kalau kita lihat sektor ni, dia ada pelbagai pemainnya, iaitu ada syarikat yang besar, ada syarikat PKS, ada syarikat mikro. Dan PKS merupakan satu perniagaan yang sebenarnya menyumbang kepada hampir, kalau kita tengok PKS ni menyumbang hampir 39% PDN negara dan menggaji hampir 70% penduduk negara kita. Disebabkan itu, kalau kita mahu memastikan bahawa kita dapat mengurangkan pengangguran, dapat memastikan lebih ramai dapat pekerjaan, sektor PKS dalam setiap sektor ni, pemain PKS ataupun mikro dalam setiap sektor hospitality, pelancongan, pengangkutan sebagainya yang harus diberi perhatian yang lebih khusus. Dan mereka yang menggaji majoriti besar penduduk kita. Dan pada pandangan Prof, sebenarnya apa lagi yang boleh kita mempercepatkan ataupun tindakan-tindakan, langkah-langkah yang boleh kita ambil untuk kita mempercepatkan proses pemulihan untuk tahun ini? Sudah pasti kalau kita dapat mempercepatkan proses vaksinasi penduduk, apabila lebih ramai dapat menerima vaksin seluruh negara meliputi rakyat dewasa kita, maka inilah sebenarnya yang boleh membolehkan pemulihan ekonomi berjalan dengan lebih cepat, kerana apabila kita telah mencapai satu jumlah minimum untuk orang kata herd immunity ini, kita dah boleh longgarkan pergerakan, kita sudah boleh mewujudkan kerjasama dengan bukan saja dalam negeri tapi dengan negara-negara lain dari segi pengenalan pasport vaksin ataupun travel bubble, gelembung perjalanan, supaya sektor-sektor ini boleh mula menerima pelancong ataupun pelanggan daripada luar dan lebih cepat pulih. Yang paling kritikal sekarang ialah untuk memastikan semua orang mendaftar untuk vaksin dan mendapatkan vaksin tersebut, kerana kalau kita lihat statistik sekarang ni pun masih lagi yang kata belum memuaskan dari segi peratusan yang berdasar. Kita harap untuk seminggu, 2 minggu atau sebulan akan datang ni majoriti penduduk dewasa sudah mendaftar untuk mendapatkan vaksin. Dan Prof, yang terakhir, sudah pasti melihat kepada suhu politik tanah air negara yang semakin panas ketika ini dan ada pemimpin-pemimpin parti-parti yang mendesak untuk mengadakan pilihan raya dengan segera. Adakah sekiranya pilihan raya diadakan pada ketika tempoh vaksinasi itu diberikan, masih lagi dalam tempoh program imunisasi COVID kebangsaan, adakah ini akan merencatkan usaha pemulihan ekonomi itu sendiri? Ya, kalau kita lihat fasa-fasa yang dirancang oleh kerajaan, fasa 2 dan fasa ketiga sebenarnya kritikal, sebab fasa 2 mengikuti golongan tua dan juga fasa ketiga golongan dewasa. Dan fasa ini bermula bulan April dan Mei. Jadi saya berharap kita dapat mencapai lebih daripada mungkin 50-60% penduduk dewasa kita menerima vaksin itu sehingga bulan Jun ataupun Julai. Dan kalau kita berjaya mencapai herd immunity pada bulan tersebut, mungkin sesuai diadakan pilihan raya selepas itu. Maknanya saya tidak melihat pilihan raya itu harus diadakan pada bulan Mei ataupun Jun, tetapi ianya harus bergantung kepada seramai mana penduduk kita telah mendapatkan vaksinasi. Itu yang lebih penting sebenarnya. Okey, baik. Terima kasih pensyarah kanan Putra Business School, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif atas perkongsian itu tadi.